وأنواره في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, mendengar aku akan guru kami Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, ia guru kami berkata, al-kainu fil hali ala qismaini abdun wa fil hali bil hali wa abdun wa fil hali bil muhawwili walladhi huwa fil hal bil hal huwa abdul hal alladhi yafrahu. Itu tolong betul bagi tu silap tekanlah tu. Yang betulnya sukun fa, yafrahu biha, bukan yafarahuna. Itu dia tulis yafarahu. Yang betulnya ialah sukunkan fa, yafrahu biha idza wajadaha wa yanzunu 'alayha idza faqadaha wa 'abdun wa fil hali bil muhawwili fadzalika 'abdullah la 'abdul hal wa huwa alladhi la yay'asu 'alayha idza faqadaha wala yafrahu iza wajadaha. Dan itu perkataan Abul Abbas Al-Mursi, tu guru bagi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Baik, jangan lupa asal pembicaraan yang kita bicara di atas itu ialah apa? Al-arifu kainun bainun. Itu asalnya. Orang arif itu ialah orang yang zahirnya nampak lagu bersama-sama makhluk, tapi batin sir hatinya dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini dia panggil apa? Orang yang zahirnya bersama makhluk tapi sirnya bersama dengan Allah. Ini dipanggil orang yang bersama dengan muhawwil. Ini boleh kita sebut pula kun ma'al muhawwil, bukan ma'al hal. Di sini dia bagi dua tu. Jadi al-kain fil hal tu ada dua jenis pula. Tengok terjemahnya. Artinya arti perkataan Abul Abbas Al-Mursi, dia kata al-kain fil hal, kan? Orang yang ada ia pada hal itu atas dua bahagi. Ada dua kategori pula. Mana seorang hamba yang ia hamba tu pada hal dengan hal. Dia ini duduk dalam waktu tapi dengan waktu. Ini nak faham ni kan? Fil hal tu mana dalam waktu, tapi bil hal dengan waktu. Kita kena faham tu dulu. Jadi bila kata fi huruf jar, ni faham kaedah dulu. Kalau tak faham kaedah ni, tak faham bahasa. Tak faham bahasa, payah cara. Payah kira, tak faham bahasa ni. Payah kira. Kalau orang faham bahasa,
Dah kira. Baik. Jadi bila kita sebut abdun fil hal, fa itu dipanggil fi, huruf jar. Bila huruf jar, maka dia ada makna dia. Yang kita mengaji dalam ilmu nahwu kan, huruf jar, semua huruf jar dia ada ma'ani dia. Seperti min, maknanya ibtida, permulaan kan. Kalau ilah, maknanya intiha, itu kesudahan. Lepas tu kita kata dari mana ke mana, dari mana, mana permulaan di mana, ke mana, maknanya pengesut penghujungnya ke mana. Itu maksudnya dari mana ke mana. Mana mula dia, titik tolak mula dia di mana. Lepas tu penghujungnya ke mana. Tu panggil min ilah. Maknanya ibtidak min, makna ilah intihak. Begitu juga ala. Ala dia ada maknanya isti'la. Isti'la tinggi. Berarti bila kita nak letak satu benda pada tempat yang tinggi, kita kena guna ala. Contohnya seperti kita letak wada'tu syai'a ala al-kursi ala al-maktabi. Contohnya aku letak sesuatu di atas. Contoh seperti kita letak kitab. Kalau letak kitab, kitab Al-Quran ke, kitab hadis ke, kitab agama ilmu syarak ke, letak atas meja. Jadi atas itu tinggi. Baik. Maka demikian juga dengan fi. Fi maknanya zarfiyah. Zarfiyah ni maknanya kandungan. Ayat dalam kelas, maknanya ayat itu terkandung di dalam kelas. Ayat di dalam botol, ayat dalam tin, ayat dalam cawan. Jadi ayat itu terkandung di dalam cawan, gelas dan seumpamanya. Maknanya apa? Bila disebut abdun bil fil hal, seorang hamba yang ada yang pada hal, yakni dalam hal, dalam masa, dalam keadaan. Keadaan tu dia berikut dengan masa dan tempat. Itulah bahasa kita panggil seorang hamba dia duduk dalam satu keadaan. Bila kata keadaan tu dia berkait dengan masa dan juga tempat. Dia duduk tak mana, masa mana dia duduk. Tetapi dia tu bil hal, dengan masa tu. Bi tu dengan ba, seperti mana kita mengaji dalam nahwu, dia ada banyak juga. Ada ba dengan mana lil mulabasah, ada ba lil musahabah, ada ba lil ilsaq, ada ba lil isti'anah, ba minta tolong, ba mulabasah bersepakai, ba musahabah lalu kutu. Jadi kita sebut marartu bi Zaidin, ba tu ba lil musahabah, aku lalu ke Zaid, aku lalu depan Zaid. Marartu bi Zaidin, ba tu ba lil musahabah, kan lalu ke Zaid. Jadi di sini ba apa? Ba di sini lil mulabasah, maknanya bersepakai, sudah menjadi. Ini kena faham dulu. Jadi boleh kita terjemah gini: seorang hamba yang ia pada satu keadaan tapi dengan keadaan. Apa maksud? Artinya dia terpengaruh dengan keadaan itu. Contohnya gini, dia duduk dalam keadaan susah, dan dia terpengaruh dengan kesusahan itu. Ini kita panggil apa? Ini orang panggil abdul hal. Faham tak?
Ni payah sikit ni, kena perhati, fikir betul. Jangan duk fikir lain lagi. Ni payah ni, bahasa tinggi. Mana bahasa Syekh Ibn Atta ni dengan bahasa gurunya Abdul Abbad Mursi, bahasa tinggi. Nak perhati bagi elok. Jadi kita boleh terjemah gini, seorang hamba yang ia padahal dengan hal, maksudnya seorang itu berada dalam suatu keadaan atau situasi, tapi dia terpengaruh dengan situasi tersebut. Nak bagi faham mudah ya. Seperti kawan dia duduk dalam selut, maka dia terlekat selut. Itu mudah bagi faham. Jangan kita lah, kita kalau duduk dalam bi'ah, suasana yang sibuk, kita pun jadi sibuk. Itu maksud Abdul Hal bil Hal. Jadi tak. Baik, itu satu jenis. Yang satu jenis lagi pula tengok, dan seorang hamba yang ia seorang hamba itu seorang hamba yang ia seorang hamba itu padahal, maknanya duduk dalam situasi atau keadaan, tapi situasi itu sikit pun tidak terkesan. Faham tak? Walaupun dia duduk dalam situasi sibuk, tapi dia tak terkesan dengan kesibukan. Kerana apa? Kerana dirinya kekal bersama dengan muhawwilul hal tu. Siapa? Iaitu muhawwil tu Allah Ta'ala. Yang ni kita boleh ibaratkan seperti selut, seperti belut duduk dalam selut. Belut duduk dalam selut, tapi dia tak dekat selut. Itu mudah pun dipaham. Ataupun kita kata seperti ikan duduk dalam laut. Ikan kan, ikan temenung yang kita dah makan, ikan siakap yang kita makan tu duduk dalam laut, tapi dia tak terkesan dengan masin air laut, sehingga kita nak makan kena bau garam masin pula. Kalau tak bau garam tak sedap kan. Sedangkan sepatutnya tak ada bau garam dah lah, sebab dia duduk dalam laut dah, yang laut tu masin, tapi dia tak terkesan dengan kemasinan air laut itu. Itu contoh lah, nak bagi mudah faham. Macam tu juga seorang hamba Allah yang apabila dia bersama Allah, kan, dia bersama Allah, maka dia duduk dalam kondisi apapun, tempat manapun, situasi apapun, tempat manapun, keadaan apapun, di tempat manapun, tetap dia begitu. Artinya dia tak terkesan dengan keadaan, dengan waktu, dengan apa-apa saja, sebab dia hamba Allah, bukan hamba waktu, bukan hamba keadaan. Kerana dia bersama Allah, bukan dia bersama dengan waktu, dengan keadaan, situasi. Tidak. Dia Abdul Muhawwil, dia hamba Allah. Maka yang ni dituntut kata kita ni, sebab tu dalam doa munajat, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, di antara doanya dia kata apa? Waj'alna 'abidan laka fi jami'il halati wa la taj'alna 'abidal halati. Itu doa Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Waj'alna 'abidan laka fi jami'il halati. Maksudnya apa? Ya Allah, jadikanlah olehmu akan kami ni hamba-hamba bagi engkau dalam semua keadaan. Duk dalam keadaan apa-apa, kami ni jadikan hamba engkau. Wala taj'alna 'abidal halat,
Dan jangan engkau jadikan kami ini hamba-hamba keadaan. Sama tak? Hamba bagi engkau dalam semua keadaan dengan hamba keadaan. Sama ke tak? Tak sama, jauh beza. Hamba keadaan maknanya kita terpengaruh, terkesan dengan keadaan. Macam orang sekarang kan, dia duduk dalam keadaan COVID, dia terpengaruh ataupun dia terkesan rasa susah lah, rasa payah lah, rasa tu gini. Itu hamba keadaan dia bagi. Itu di antara hikmah Allah Ta'ala datangkan COVID ni. Dia nak zahirkan siapa hamba dia yang sebenar, siapa hamba bagi keadaan. Orang yang menjadi hamba keadaan, dia takut. Dalam situasi ni dia rasa takut, dia bimbang kan? Dia rasa gitu gini, rasa gini. Siapa macam kan tak ada Tuhan. Tapi hamba bagi Allah dalam semua keadaan, dia tak takut sebab dia ada Allah di samping, dia tak tinggal ikhtiar usaha. Itu syariat kan? Tapi dia tetap yakin dengan Allah. Dia tak berubah. Dia macam tu. Walaupun berubah waktu, dia tak berubah. Kan kita baca ada sembahyang lepas-lepas kan? Orang yang bersama Allah Ta'ala ini, dia tidak berubah. Sebab dia ma'al mu'aqid, dalam ma'al waktu. Dia bersama dengan Allah, sang penentu segala waktu, pengatur segala waktu. Bukan dia bersama dengan waktu. Ni nak jadi kun ma'allah ni, hendaklah keberadaan kamu bersama Allah. Allahu Akbar. Maka kita tengok disebutkan, atau kita kena baik kawaid dahulu tadi ni kan? Abdun fil hal bil hal, abdun fil hal kan? Tapi bil muhawwil, dia tak sama. Fi makna lain, bi makna lain. Itulah penting kena ambil ilmu alat tu. Bila alat cukup, kakak cukup, jadi kerja. Hak tadi kerja ni bila benda bahan tak cukup, bila bahan tak cukup, tak dia kerja. Hari ni kita nak buat gulai, tengok-tengok ada santan ya, ikan tak ada, telenia tak ada, rempah tak ada, tak jadi kerja, tak cukup bahan. Kena bagi cukup bahan, semua cukup lagi, cukup semua, santan ada, rempah ada, kepala ikan apa jenis ada, lepas tu bendi kacang lendir ada. Jadi kerja dulu. Bahan cukup kan? Ini kena perhati bagi elok. Tu kita tak boleh kopong-kopong di sini. Lepas tu dia orang pula tengok dia kata, dan yang hamba tu padahal dengan hal. Dan yang ia seorang hamba tu, anda balik situ, padahal yakni dalam keadaan tapi terpengaruh atau terkesan dengan keadaan tadi. Itu siapa dia panggil? Iaitu Abdul Hal. Dia hamba bagi hal. Dia hamba bagi hal yang mana? Yang berasa suka ia seorang tadi dengannya, dengan hal itu apabila mendapat ia akannya, akan hal. Contohnya macam dapat nikmat. Contoh lagu anak, contohnya bila dapat nikmat, dia seronok dengan dapat nikmat tu. Itu dia panggil hamba bagi nikmat. Itu panggil hamba bagi nikmat. Tapi bila dia tak dapat nikmat, dia tak seronok.
Adapun hamba bagi mun'im, Tuhan yang memberi nikmat tu, sama ada dia dapat atau tak dapat, duduk lagu tu. Kita tengok lagi sebut kan. Dan berasa sedih ia atasnya, atas hal tadi. Sedih itu apabila luput ia hamba akan hal tadi. Hal itu kita buat seperti hal nikmat, keadaan nikmat. Bila tak dapat nikmat, sedih, tak seronok, tak ceria. Tapi bila dapat nikmat, syok, ceria, gembira ya. Jadi yang ni kan, waktu dapat hang suka, waktu tak dapat tak seronok. Jadi hamba bagi situasi, keadaan. Dalam keadaan dia dapat seronok, bila tak dapat dengung. Macam orang kerja dapat gaji, hujung bulan syok dapat gaji, mai tengah bulan orang muka masam, tak apa. Ayah macam tu. Itu kita bagi apa? Hamba ratib, hamba bagi gaji. Dapat gaji seronok ya. Tak dapat gaji, kau masam, cakap dengan orang, tak mau orang tengok buat aku tak naik. Sebab dia terkesan dengan keadaan, dengan situasi. Baik. Adapun hamba Allah, orang yang bersama Allah, keberadaan dia bersama dengan Allah, dia duduk macam tu. Tengok kata, dan hamba yang ia hamba itu padahal, artinya dalam situasi ataupun dalam satu keadaan, tapi dia bersama dengan muhawwil, iaitulah Allah. Muhawwil tu tadi sebut iaitu Allah maka itulah hamba Allah Ta'ala, itu hamba Allah yang sebenar, kerana dia sentiasa bersama Allah. Mana bukan hamba bagi hal. Dan iaitu yang kata hamba Allah tu yang tiada berasa kecewa ia atasnya atas hal, apabila luput ia akan hal. Jangan, dia tak berasa sedih kalau dia tak dapat nikmat, dan tiada berasa gembira apabila mendapat ia akan hal. Gitu. Dia tak berasa seronok sangat kalau dia dapat nikmat. Bukan dia seronok dengan nikmat, tapi dia seronok dengan mun'im, pemberi nikmat tadi ni. Ni dah. Dan baik, kita buat contoh yang lain. Abdul hal bil hal tu contohnya seperti kita mendapat pujian, orang puji kita bagus lagu, lalu kita ini dikenali, masyhur, famous, glamour, kita seronok tak? Seronok kan? Lepas tu satu ketika orang keji kita, orang punya, orang celah kita merasa tak seronok. Ini namanya Abdul Hal bil Hal. Abdul Hal bil Hal, hamba hal dengan hal. Maknanya dia tidak bersama dengan Allah. Adapun Abdul Hal bil Muhawwil, orang yang duduk dalam masa keadaan tapi dia bersama dengan Tuhan, yang menentukan keadaan, yang mengaturkan keadaan itu, bagi dia sama ya. Orang puji pun dia tak seronok, orang celah pun dia tak sedih. Itu hamba Allah Ta'ala yang sebenarnya. Kita tengok orang puji, kita seronok, tengok orang celah, kita sedih. Jadi kita ini hamba siapa? Hamba puji gitu. Hamba puji, hamba keji.
bukan hamba Allah. Sebab itu Abul Abbas Al-Mursi, Syekh Ibn Athaillah juga, dia berkata dalam kitab Hikam, Syarah Hikam, dia sebut bahawa man ahabba zuhura fahuwa abdu zuhuri, wa man ahabba al-khafa'a fahuwa abdul khafa'i, wa man kana abdallah fasawa'un azharahu au akhfahu. Itu perkataan Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Man ahabba zuhura, siapa yang suka akan kemasyhuran, bahwa abdul zuhur, maka dia hamba bagi kemasyhuran tersebut. Wa man ahabba al-khafa'a, dan sesiapa yang suka kepada tidak masyhur, aku tak nak masyhur, hang nak masyhur ambil lah, aku tak nak masyhur, maka dia kata fawa abdul khafa, maka dia hamba bagi tak nak masyhur tu. Lepas tu hamba Allah. Sebab apa? Masyhur dengan tak masyhur itu keadaan. Faham tak? Masyhur itu hal, keadaan. Maka keadaan ni dia hilang. Dia masyhur waktu mana? Mungkin masyhur setahun dua, lepas tu tenggelam, tersembunyi. Jangan kita tengok kan pelakon-pelakon tu masyhur lah setahun dua, lepas tu main naik pelakon baru dia pun tenggelam habis. Gitu juga penyanyi-penyanyi pun kan, tengok masyhur lah setahun dua, lepas tu kau hilang. Itu kalau kita nak masyhur. Jadi hamba masyhur itu hilang. Lepas tu tersembunyi pun akan hilang juga. Lepas yang tersembunyi mungkin akan masyhur balik, kan? Baik. Tapi orang yang menjadi hamba Allah, kata Abul Abbas, wa man kana abdallah, siapa yang ia hamba Allah, fasawa'un, maka bersamaan, azharahu, sama ada Allah Ta'ala masyhurkan dia, au akhfahu, ataupun Allah Ta'ala menyembunyikannya, yakni tidak memasyhurkan. Sama dia. Masyhurkah? Tak masyhurkah? Aku bukan nak masyhur, aku bukan nak tersembunyi. Serah kat Tuhan. Itu kerja Tuhan. Yang memasyhurkan aku itu Allah, yang menyembunyikan aku juga Allah. Aku hamba Allah, bukan hamba masyhur, bukan hamba tersembunyi. Ini yang disebutkan oleh ulama. Jadi semuanya pasal bagi kita kata hamba, kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabdakan, man ahabba syai'an fa huwa 'abdu ma ahabbahu. Ada riwayat man ahabba syai'an fa huwa 'abdun lahu. Siapa yang kasih dan suka pada sesuatu, maka dia hamba bagi sesuatu itu. Atau riwayat yang lain, siapa yang kasih dan suka akan sesuatu, maka dia hamba bagi apa yang dia kasih itu. Kalau kita kasih cinta kepada kemasyhuran, kita jadi hamba kemasyhuran. Kalau kita jadi hamba, aku tak nak glamour, kita suka tak glamour, maka kita jadi hamba tu. Kalau kita benar-benar hamba Allah, ikut nak glamour ke tak glamour ke, aku bukan hatu, aku hamba Allah, maka terletak pada penentuan Allah. Kalau aku glamour, itu Allah Ta'ala kehendaki nak aku glamour. Kalau aku tak glamour, itu Allah Ta'ala kehendaki, tentukan aku tak glamour. Bukan aku tak suka, aku tak glamour. Bukan aku suka, aku glamour. Aku suka penentuan Allah. Ini baru jadi Abdul Muhawwil, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang sebenarnya. Ini bau nama kun ma Allah, keberadaan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa maksudnya? Maksudnya kita, maksud daripada perkataan ini, maksudnya apa? Kita jangan jadi hamba yang lain selain daripada hamba Allah. Kita jangan bersama batin kita, zahir sir kita dengan yang lain. Hanya batin kita ini bersama Allah, sekalipun tubuh badan kita nampak bersama dengan manusia. Itu ini dia nak urai atas perkataan atas tu balik. Al-arifu kainun ba'in. Orang arif, orang yang mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ma'rifat yang sempurna itu, iaitu zahirnya nampak bersama dengan makhluk. Mana zahirnya nampak dalam keadaan, dalam situasi, kondisi, kan? Tapi batinnya dia bersama dengan Allah. Dia bukan bersama dengan waktu, bukan bersama dengan keadaan atau situasi tertentu. Tidak, dia bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Inilah dipanggil yang kita belajar ini ialah tak lain tak bukan nak memujuk hati kita ini supaya kita berkawan, bersahabat dengan Allah. Kuatkan lagi keyakinan kita, kemantapan kita, keakraban atau ketaqarruban, kedekatan, kedampingan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya. Akhir-akhir umur kita ni macam tu ya. Tak pasti dekat dengan benda lain lah. Akhir-akhir zaman, akhir-akhir umur kita ni berdekatkan kita dengan Tuhan, taqarrubkan lagi, pendampingkan diri kita dengan Tuhan sementara kita nak bertemu dengan Dia. Sebab semua kita akan bertemu dengan Dia. Sementara nak bertemu tu lah, kita kena buat persiapan, persediaan, latih, riyadhah, mujahadah diri. Bukan nak seronok lah ni. Kalau kita tengok dengan zaman keadaan sekarang, seronok pun tak seronok lah. Mana COVID kan, nak berjalan pergi mana? Nak melencong tak boleh, nak pergi tepi pantai tak boleh, nak pergi naik bukit pun tak boleh. Nak pergi mana lagi? Ada dulu boleh lah, masa cuti boleh berjalan pergi Terengganu, Kelantan, PCB, Pantai Jaya Bulan, Pantai Cinta Berahi. Dulu boleh pergi Angkolia, Terengganu, duduk tepi pantai. Dulu boleh pergi jalan Kop Pahang, boleh makan ikan betin. Dulu boleh lah kita jalan pergi mana lagi, rata-rata tempat sampai ke Maghribi lah ni. Tak boleh pergi ke mana. Lepas tu nak apa lagi? Bak mai. Tak ada apa, kita berjalan menuju Allah lah pula. Dekatkan diri kita pada Allah, buat persiapan sebelum tibanya kematian, buat persediaan yang banyak. Itulah, bukan zaman masa nak seronok lah, nak syok tak ada. Beli kereta baru pun duduk selimutnya, kalau jalan mana pun tak jadi. Allahu Akbar. Jadi keberadaan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Baik, bertengok lagi. Itu maksudnya, maksud daripada perkataan ini. Tetapi dalam perkataan ini ada isyarat dia, isyarat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan dalam kitabnya Taqribul Usul, Taqribul Usul li Tashilil Usul
ila ma'rifatillahi war rasul. Bagus kitab ni, yang ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti ulama fiqh mazhab Syafi'i dahulu di Mekah. Dia keturunan Asy-Syarif, silsilah dia sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Wa fil isyarat 'anillahi subhanahu wa ta'ala la tarkananna ila syai'in dunana fa innahu wabalun 'alaika wa qatilun laka. Tu mana isyarat dia. Maksudnya apa isyarat daripada Allah? Kata ini, la tarkananna ila syai'in dunana. Artinya jangan sekali-kali kamu cenderung kepada sesuatu yang lain daripada kami. Ini yang Tuhan tuntut pada kita setiap hamba-Nya, kan? Jangan engkau ataupun jangan kamu sekali-kali cenderung kepada sesuatu yang lain daripada kami. Jangan cenderung kepada dunia, jangan cenderung kepada akhirat. Sebab apa? Sebab dunia itu lain pada Allah, akhirat juga lain pada Allah. Waktu juga lain pada Allah. Jangan kamu cenderung kepada waktu, masa, situasi dan keadaan, kerana itu semua lain daripada Allah. Kerana apa? Kerana dia kata kalau kamu cenderung kepada yang lain, itu akan membinasakan kamu. Wa qatilul laka, itu akan membunuh dan membinasakan kamu. Betul. Sebab apabila kita cenderung kepada yang lain pada Allah, kita lupa Allah. Bila kita lupa Allah, apa jadi? Rugi. Bila rugi, lama-lama akan binasa. Sebab apa? Cuba kita tengok. Kalau kita cenderung kepada harta, memperbanyakkan harta, kemegahan dunia, binasa dah. Binasa. Mati dengan duk cari harta tu, mati dengan duk kumpul harta situ, binasa sampai tak ada nak amal ibadat. Tengok Allah Ta'ala isyaratkan dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan akan kamu oleh at-takatsur. Takatsur maknanya apa? At-tafakhur, memperbanyak-banyakkan harta dunia, bermegah-megah dengan kemegahan dunia, duk seronok lalai dengan benda tu sehingga mana? Hatta, sehinggalah zurtumul maqabir, kamu masuk lubang kubur. Ziarah kamu akan perkuburan, yang masuk lubang kubur, tak tahu mati dah. Loh, bila mati tak ada nak beramal, tak ada nak buat kebajikan, tak ada nak baca Quran. Kerana apa? Kita disibukkan dengan benda yang lain, disibukkan dengan benda yang lain. Allahu Akbar. Ini isyarat daripada Allah, kata Syekh Zaini Dahlan. Kali lagi kita ulangi, la tarkananna ila syai'in dunana fa innahu wabalun 'alaika wa qatilun laka. Jangan kamu sekali-kali cenderung kepada sesuatu yang lain daripada kami, kerana kalau kamu cenderung itu akan membinasakan kamu dan membunuh kamu. Membinasa, jadi rasa rugilah kita. Bila kita cenderung kepada dunia, sibuk nak cari dunia, kumpul dunia bagi banyak-banyak, alat kali mati dalam tu. Tertipu begitu ya. Tak ada nak buat amal ibadat, nak buat kebajikan, tak ada mengaji, nuntut ilmu, tak ada lah kau. Sebab hati kita lalai, dia ingat benda lain. Tapi kalau kita ingat Allah, sentiasa bersama Allah, kita pun sentiasa buat persiapan
Persediaan untuk menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, bersiap sedia untuk mencari bekalan. Maka sebaik-baik bekalnya apa? Taqwa. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa tazawwadu, berbekallah oleh kamu, fa inna khairaz zad, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu at-taqwa, ialah taqwa. Baik. Jadi jelaskan daripada perkataan Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu ni jelas yang dituntutkan kita ini keberadaan bersama dengan Allah. InsyaAllah kita tak akan terpengaruh ataupun orang panggil tak terkesan dengan waktu, dengan keadaan atau dengan situasi apapun, sebab kita bersama Allah. Baik. Tengok lagi disebut, dan berkata oleh Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, law khayyirtu baina rak'ataini wa dukhuli jannatil firdaus lakhtartu rak'atain li'anni fil firdausi bi'awzi wa fil rak'ataini bi rabbi. Tengok, ni pun jelas kita nampak kebersamaan dengan Allah. Dia tak terkesan dengan waktu atau dengan keadaan. Mana artinya, sekiranya jikalau diberi pilih akan aku antara 2 rakaat semayang dan masuk syurga Jannatul Firdaus, pilih nak semayang 2 rakaat ke nak masuk syurga, bagi pilihan. Maka kata Imam Abu Sulaiman, dia kata lakhtartu, niscaya pilih aku akan 2 rakaat semayang. Tengok, kalau kita kata apa, dia ni tak fikir, pilih masuk syurga lah, senang. Nak semayang buat apa lagi, letih kan. Pasal kau dah pilih semayang 2 rakaat. Ni alasan dia, kerana bahawasa aku kepada ketika dalam syurga itu dengan habuan nafsu aku. Dalam syurga ni masih lagi ada habuan nafsu, dengan bidadarinya, dengan makanan-makanan syurganya, dan sebagainya lagi, nikmat-nikmat yang Tuhan bagi sediakan dalam syurga kan. Nikmat yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terlintas di hati manusia, tak pernah dengar oleh telinga. Dalam syurga semua ada. Lepas itu, dan aku pada ketika dalam semayang itu, aku dengan Tuhan aku. Ini ma'allah ni, bi Rabbi, dengan Tuhanku itu ma'allah, aku dengan Tuhan aku. Ni hak Tuhan. Tengok kan, jelas. Maknanya walaupun mereka ini duduk dalam syurga, tapi mereka lebih lagi sedap merasai nikmat memandang Allah. Sebab itu yang disebut nanti dalam Al-Quran, yang juga dalam hadis, apabila ahli syurga masuk dalam syurga dan mereka mengejapi semua nikmat-nikmat dalam syurga, mereka dia cemui. Makan buah-buahan syurga pun rasa cemui. Makan apa lagi, rasa nikmat tu, nikmat ni semua cemui. Bidadari semua cemui dah. Apa yang dia nak lagi? Itu Tuhan sebut, nak tengok Tuhan. Tengok Tuhan. Tengok Tuhan tak cemui. Itu yang dia nak. Melihat Allah, mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat dalam syurga yang paling besar sekali. Paling besar sekali. Dan dia pernah redha Allah. Ni yang Tuhan sebut dalam Quran, wa ridwanum minallahi akbar. Redha Allah itu lebih besar lagi daripada nikmat syurga.
Ulama buat ilahnya pasal apa kata nikmat syurga tu kecil kalau dibandingkan dengan redha Allah. Ya, kerana nikmat-nikmat syurga itu bahagian asbah jasad, tubuh badan, itu nafsu. Dalam syurga pun masih ada nafsu. Ya, nafsu. Sebab tu Tuhan sebut dalam ayat yang lain, wa fiha ma tashtahihi al-anfus, tashtahi wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Dalam syurga itu apa saja yang diingini oleh nafsu dan sedap mata memandang, kamu di dalamnya kekal selama-lamanya. Masih lagi ada bahagian nafsu kan? Lepas itu nikmat memandang Allah, redha, ini bahagian roh. Itu bahagian roh kan? Allahu Akbar kan? Nanti penuh tu doa yang bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana kata Sayyidi Umar bin Farid radhiyallahu anhu, dia kata, aku minta kepada engkau wahai Tuhan nak masuk syurga bukan kerana nikmat syurga, tapi aku minta kepada engkau nak masuk syurga kerana aku nak tengok engkau. Jadi nak tengok Allah bukan di luar syurga tapi dalam syurga. Jadi aku minta kepada engkau masuk syurga kerana aku nak tengok engkau dalam syurga. Nampak tak? Beza. Kita ni masuk minta kepada Allah Ta'ala nak masuk syurga kerana nikmat syurga. Mereka tak. Mereka minta nak masuk syurga bukan kerana nikmat syurga, tapi kerana nak melihat Allah. Kerana melihat Allah Ta'ala bukan luar syurga, bukan dalam neraka, bukan luar neraka, tapi dalam syurga. Jadi bila nak tengok dalam syurga, kena masuk syurga. Jadi aku minta masuk syurga bukan kerana nikmat syurga, tapi kerana nak melihat engkau. Allahu Akbar. Tu situ orang arif tu. Baik. Maka kita tengok lagi dia sebut di sini kan. Dan berkata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dan ketahui olehmu bahawa segala orang yang beriman itu 5 bahagi. Dia ada 5 kategori, 5 tingkatan dia, tahap dia, level dia. Guna bila bahasa yang mudah faham kan. 5 bahagi dan 5 kategori atau 5 bahagian, 5 level dia, tahap tingkatan dia tu, martabat dia tu jadi dia tak sama. Nah, yang pertama daripada 5 bahagi itu, menghendaki ia orang beriman akan balasan dunia dan akhirat. Ada orang yang beriman, dia beramal amal soleh di dunia ini, tapi dia niat dengan amal soleh tadi dia dapat balasan dunia dan juga akhirat. Itu satu bahagian. Dan keduanya daripada 5 bahagian itu, menghendaki ia orang yang beriman akan balasan dunia saja, yakni tidak akhirat. Apa makna saja? Yakni tidak akhirat. Maknanya ada di antara orang yang beriman itu, dia melakukan amal kebajikan, amal kebaikan, amal soleh, tapi dia nak balasan yang dia buat guna di dunia. Ada yang jenis itu. Baik. Dan ketiganya, menghendaki ia orang beriman itu akan balasan akhirat juga. Maknanya dia buat amal soleh, kebaikan, tapi dia tak mau balasan di dunia. Dia nak balasan di akhirat. 3 dah. Lepas tengok kita ni duduk tak mana, masing-masing pakai parti suluh diri tengok.
Aku ni duk tak mana pertama ke kedua ke ketiga. Ataupun yang keempat mana? Dan keempatnya daripada 5 bahagi itu, kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, mengendaki ia akan Malik, yakni sang pemilik, iaitu Allah. Malik yakni pemilik bagi kedua-duanya, yakni bagi dunia dan akhirat. Kedua-duanya itu kembali kepada dunia dan akhirat. Maka siapa pemilik dunia dan akhirat? Allah. Kita selalu tulis mengendaki ia akan Malik. Malik itu iaitu Allah, pemilik yang memiliki dunia dan akhirat, iaitulah Allah. Tengok seperti mana dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Bagi Allah itu dunia dan akhirat. Akhirat itu milik Allah, dunia pun milik Allah. Jadi dia kata, aku bukan nak dunia, bukan nak akhirat, tapi aku nak pemilik dunia dan akhirat. Ini yang nombor 4. Dia beramal bukan dia nak dunia, dia beramal akhirat bukan dia nak akhirat, tapi dia nak pemilik dunia dan akhirat, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan yang kelimanya, ini paling tinggi. Tiada baginya kehendak. Kehendak dunia pun tak ada, kehendak akhirat pun tak ada. Aku nak apa? Tak ada nak apa. Nak seperti hak Tuhan nak lah. Tu lah. Aku nak kehendak dia, apa yang Tuhan kehendaki, itu pula. Apa yang Tuhan kehendaki? Kita baca tadi, Tuhan nak kita bersama dengan dia. Tuhan nak jangan hati kita ni cenderung kepada selain daripada dia. Tu ini tinggi. Tak ada kehendak apa-apa, nak apa benda. Buat amal kebajikan, amal salih, nak apa? Nak dunia? Tak. Nak akhirat pun tak. Hantu nak apa? Nak aku? Tak nak. Sama je kan? Kalau kau diberi pilih, kau nak pilih apa? Aku pilih tak pilih. Ada kaedah ni. Siapa kita mengaji dalam kitab Al-Iktifaq Billah. Kalau kau diberi pilih, nak pilih apa? Aku pilih tak pilih. Akhtaru alla akhtara. Aku pilih bahawa aku tidak memilih. Baca, biar Tuhan pilih. Untuk aku. Itu. Itu bahasa tu. Bahasa depa tu. B situ. Baik. Maka dia nak hurai balik. Dia kata maka yang pertama dan yang kedua itu, mana hak pertama dia nak balasan dunia dan akhirat, yang kedua dia nak balasan dunia saja. Jadi hak pertama dan yang kedua itu dipanggil mana? Ialah awamul mu'minin. Itu kebanyakan orang-orang yang beriman. Jadi kebanyakan orang-orang yang beriman, majoriti orang-orang yang beriman, dia melakukan amal soleh, amal kebajikan, amal taat. Dia nak dunia, balasan dunia dan akhirat, ataupun dia nak balasan dunia saja. Itu dua bahagi itu. Baik. Kalau gitu maknanya dia nak dunia, dia nak dengan akhirat. Dunia akhirat tu lain pada Allah. Faham tak? Jadi dia bukan bersama Allah. Bahagian pertama, bahagian yang kedua, orang ni bukan kebersamaan Allah. Kerana
hasad dia, niat dia nak dunia ataupun dia nak dunia dan akhirat, yang bukan nak Allah. Lepas itu tengok lagi pula. Dan yang ketiga itu khawasul mu'minin. Yang ketiga mana hak tadi itu, iaitu mengendaki balasan akhirat saja, dia tak nak dunia. Ini dia panggil orang-orang mukmin yang khusus, yang istimewa sikit. Ambil. Dan yang keempat itu mana empat, mana dia tak nak dunia, tak nak akhirat, tapi dia nak pemilik dunia dan akhirat. Itu yang keempat tu. Ini dipanggil khawasil mu'minin. Ini yang terpilih daripada segala yang terpilih daripada orang-orang yang beriman. Khawas itu mana segala yang terpilih, idafat dengan mana min, khawasil mu'minin, iaitu segala yang terpilih daripada, segala yang terpilih dari kalangan orang-orang yang beriman. Dia panggil khawasi, idafat dengan makna min, khawasun min khawasil mu'minin. Yang terpilih daripada segala yang terpilih dari kalangan orang-orang yang beriman. Itu situ. Inilah levelnya ni, tak sama. Tu yang orang kata rambut sama hitam, semua pakai serban lekang, tapi hati tak semacam. Semua pakai serban, pakai jubah, pakai kain, pakai syal, kain selendang, semua pakai belakang, tapi hati tak sama. Keimanan, keyakinan tak sama, kerana makrifat tak sama, tawakal dia tak sama, kan? Dia bergantung dia atas benda-benda, keyakinan dia tak sama. Kawan tu Pak Haji, aku Pak Haji, pasal apa dia kulit, hati. Tuhan pandang hati, bukan pandang pakaian. Hati. Kan? Baik itu jangan kita menilai seorang itu daripada pakaian. Pakaian lain tak sama. Baik. Kemudian dengar lagi. Dan yang kelima daripada 5 bahagi itu ialah khassu khawasil mu'minin. Dia berbeza khawas dengan akhas. Tadi disebutkan khawasil mu'minin. Ini disebut akhassu khawasil mu'minin. Jadi al-akhas tu, ini kita ngaji kaedah usul fiqh kan, namanya apa? Dia nak mengeluarkan segelintir yang kecil daripada segelintir yang kecil tadi. Contohnya kita yang terpilih 10 orang. Dalam 10 tu nak pilih seorang dia. Seorang tu dia panggil akhas. Ini tak banyak ni. Ini segelintir saja. Mana yang kelima tadi tak ada baginya iradah, tak ada baginya apa-apa kehendak. Kehendak dunia tak ada, kehendak akhirat tak ada, kehendak pada pemilik dunia akhirat pun tak ada. Tak ada apa-apa kehendak. Ini tinggi kata nak kata apa, ni orang yang kebersamaan dengan Allah, keberadaan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa kata begitu? Dia begini, cuba kita perhati perkataan ini.
la yasilul waliyu ila Allah Ta'ala wa ma'ahu syahwatun min syahawatihi aw tadbirun min tadbiratihi aw ikhtiyarun min ikhtiyaratihi. Coba perhatiin kataan ini. La yasilul waliyu ila Allah. Seorang wali itu tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Dia tak boleh sampai kepada Tuhan. Seorang wali itu tidak boleh sampai makrifatnya kepada Allah. Mana sekiranya kalau ada bersama dengan dia itu syahwatun min syahwati, satu syahwat daripada syahwat-syahwatnya, atau tadbirun min tadbirati, atau ada satu tadbir daripada tadbir-tadbirnya, atau ikhtiyarun min ikhtiyarati, atau satu pilihan daripada pilihan-pilihan. Maka Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili kata tentang syahwatun min syahwati itu, dia kata walau syahwatul wusul, sekalipun syahwat ingin sampai. Dia kata aku tak nak lain dah, aku tak nak syurga, aku tak nak neraka, aku tak nak bidadari, aku tak nak malaikat, tapi aku nak satu ya, nak sampai kepada Allah. Dia nak sampai itu dia panggil syahwatul wusul, keinginan nak sampai kepada Allah. Itu masuk lagi dalam kata benda lain pada Allah. Faham tak? Jadi itu. Maka di sini kita dapat faham, aku bukan nak sampai pada Allah, tapi keberadaan bersama Allah. Tu kalau aku nak sampai, nak tu masih lagi ada syahwah, keinginan dia panggil. Teringin aku nak sampai kepada Allah, teringin aku nak masuk dalam hadrat Allah, tu masih lagi ada keinginan, syahwah dia panggil. Kena buang syahwah tu. Ini halus, ini yang paling halus. Salahkah kita nak sampai kepada Allah? Kan kita dituntut sampai, betul, tapi itu syahwah, keinginan, ada benda lain. Keinginan. Inilah yang disebut ni, tak ada iradah, tak ada kehendak apa-apa, tak ada nak apa-apa, tak mau apa-apa, tak mau apa. Jangan orang kata, jangan kita kata aku nak khidmat, aku tak nak apa-apa. Bukan harap sumbangan, bukan harap orang bagi zakat, bukan harap. Bila-bila kata aku khidmat ni, lagi harap mana siapa yang ada duit banyak boleh bagi zakat sikit. Bukan harap tu. Kalau harap tu masih lagi ada iradah, syahwah, kehendak. Kita doa harap-harap gitu. Dah khidmat ni tak ada apa, tak ada niat apa-apa, nak khidmat. Nak khidmat saja. Macam tu. Tak ada harap, tak ada nak bergantung apa, bukan nak puji orang angkat sanjung apa, tak ada. Dan tak harap sumbangan apa pun tak. Gitu. Itu baru tulus, baru sampai sebenar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka tengok balik, dan mereka itulah mana yang kelima tu, iaitu akhassu qawasil mu'minin ni. Yang kelima ni dia panggil mereka itulah orang yang arif billah, dengan Allah. Billah, kita urai dah tadi kan, dengan Allah.
fi zarfiyah, kan? Dalam dengan Allah, pada Allah. Dia tak terkesan dengan keadaan situasi. Lepas tu lillah, bagi Allah atau untuk Allah. Habis cerita. Tak tahu nak apa-apa ni. Kita pun tak erti nak urai ni. Dengan Allah, pada Allah, untuk Allah, bagi Allah. Ni hamba Allah Ta'ala yang murni, hamba Allah Ta'ala yang sejati, hamba Allah Ta'ala yang hakiki. Ini Abdullah, Abdul bil muhawwil, la bil hal. Abdul bil muaqqit, la bil waqti. Inilah. Maka bila kita tengok di sini, ya Allah, baru kita kenal kita ni jauh lagi. Kita dah sangka kata kita ni dekat dah dengan Allah. Kita sangka kata aku ni orang baik dah. Rupanya jauh mana lagi. Baru kita tahu langit dengan bumi itu tinggi. Langit tu jangan duk dapi dada. Aku hebat dah, tak ada orang hebat dengan aku. Aku alim dah, tak ada orang alim dengan aku. Jangan. Jauh lagi, jauh lagi. Allah Akbar. Malulah kita, kan? Kalau kita duduk dapi dada, aku orang alim, tak ada orang alim dengan aku. Malu. Terus duduk mengaku lah. Malu kita, buat malu ke orang. Dan lagi pula Nabi dah sebut dalam hadis, man qala ana alimun fa huwa jahilun. Siapa yang kata aku alim, maka sebenarnya dia jahil. Malu. Allah Akbar. Siapa yang kata dia yang bagus, sebenarnya dia yang jahat. Dia jahat lah. Bila dia kata tak ada orang bagus dengan aku yang paling bagus, jawab dia yang paling jahat. Dia paling jahat sekali. Allah Akbar. Baik. Kerana itulah dan dari kerana itulah firman Allah Ta'ala pada hadis Qudsi, a'adattu li'ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya, aku sedia akan bagi hamba-hamba aku yang saleh. Jadi hamba-hamba aku yang saleh ini mana masuk yang kelima tadi tu. Yang kelima tadi. Dan mereka itu mana? Hamba-hamba aku yang saleh. Dia hurai segala yang arif dengan Allah. Itu dia hurai. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, orang yang bersama dengan Allah Ta'ala itu, aku sediakan akan itu. Akan tu jadi maf'ul bagi a'dadtu. Ma tu i'rab jadi maf'ul bagi a'dadtu. Jadi akan barang yang tiada pernah mata melihat. Barang itu apa? Nikmat. Dan tidak pernah telinga mendengar. Dan pernah, yakni tiada pernah. Kena tulis juga kan. Dan pernah, yakni tiada pernah terlintas atas hati manusia. Jadi dan pernah itu atau pada kata telinga. Dan tiada pernah
terlintas atas hati manusia. Apa dia tu? 3 benda tu. Barang yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas. Apa dia? Ingat hadis ini dia ada makna zahir, dia ada makna batin. Kalau makna zahirnya, barang yang tidak pernah melihat itu nikmat-nikmat syurga. Kerana nikmat-nikmat syurga pernah tak kita tengok? Tak pernah tengok lagi. Pernah tak kita tengok bidadari? Tak pernah. Jin pari kau tengok. Bidadari syurga tak tengok lagi. Nikmat-nikmat syurga kita pernah tak dengar? Tak dengar. Terlintahlah hati, dah tak pernah terlintas lagi. Kalau tengok dalam hadis yang lain kan, Allah Ta'ala sediakan nikmat-nikmat syurga itu, semua nikmat itu adalah 100%. Tapi 1% Allah Ta'ala zahirkan atau tunjukkan dalam dunia. Maknanya 99% lagi dalam syurga. Apa dia? Nikmat dalam dunia ni pun kita tengok tak larat nak hitung lah. Orang sebutkan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kita nak hitung nikmat dalam dunia ni pun tak larat nak hitung. Tak larat dah. Tu baru 1% ni. 1 juzuk ni disebut. 90 juzuk lagi no disediakan oleh Allah Ta'ala dalam syurga. Apa nikmat tu? Ni yang disebut mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas. Ini makna zahir bagi hadis ini kan? Ada pun makna batin bagi hadis ini, bukan yang tu. Makna batin bagi hadis ini ialah mana? Allah tu sendiri. Nikmat memandang zat Allah tu. Pernah tak mata memandang? Tak pernah. Pernah tak telinga mendengar zat? Tak. Pernah tak terlintaslah hati, oh Tuhan macam ni, macam tu? Tak boleh. Sebab kaedah kan, apa yang terlintas dalam hati kita itu menyalahi kan? Kullu ma adraktumuhu bi'uqulikum wa tawahhamtumuhu bi'awamikum fallahu biqilafi dhalik. Atau bahwa muhdisun mislukum, tiap-tiap apa yang kamu dapat dengan akal kamu, tiap-tiap apa yang kamu sangka dengan sangkaan kamu, maka Allah Ta'ala itu bukan begitu. Itu baru semacam kamu. Kata Sayyidina Ali, kullu ma tasawwara bibalika wa takhayyala bi khayalika fallahu bi khilafi dhalika. Tiap-tiap yang terupa dengan rupa-rupaan kamu dan khayalan-khayalan kamu, maka Allah itu menyalahi bagi yang demikian itu. Bukan. Jadi maknanya zat Allah itu mata tak pernah lihat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja di dunia ini. Telinga pernah tak dengar zat? Tak pernah dengar. Zat boleh dengar ke? Boleh dengar. Pasal zat itu mawujud lagi wujudi. Kaedahnya kullu mawujudin yasihu an yura wa an yusma'. Tiap-tiap benda yang ada boleh dilihat dan boleh didengar. Jadi zat Allah itu mawujud lagi wujudi, maka zat Tuhan boleh dengar. Ada siapa dengar? Tak pernah dengar lagi. Ada dalam hati siapa yang terlintas zat Allah? Tak boleh. Sebab kaedah tadi, apa yang terlintas dalam lintasan kita, Allah itu laisa kamitslihi syai'. Dia bukan menyamai baru.
Ni Tuhan sediakan untuk hamba-hambanya yang arif. Nanti orang-orang arif akan dapat melihat zat Allah, mendengar zat Allah. Allahu Akbar. Manilah ni yang kata aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, dan mereka itulah hamba-Ku saleh itu segala orang yang arif dengan Allah. Aku sediakan akan barang yang tidak pernah mata melihat dan tidak pernah telinga mendengar dan pernah, jadi tiada pernah terlintas atas hati manusia. Maka mereka ini dan mereka itu hamba-hambaku yang saleh tadi, abidul mun'im, yakni hamba-hamba Tuhan yang memberi nikmat, bukan abidan nikmat, yakni hamba-hamba nikmat, bukan hamba nikmat. Beza tadi kan, bukan hamba bagi nikmat, tapi mereka hamba bagi Tuhan pemberi nikmat. Kita sebut tadi, bukan hamba bagi keadaan atau situasi, tapi dia hamba bagi Tuhan yang menjadi menentukan keadaan dan situasi itu. Itu. Jadi yang dituntut pada kita supaya kita kun ma'allah, keberadaan bersama dengan Allah, maka tak akan terkesan dengan waktu dan tak terpengaruh dengan situasi dan juga apa-apa jua keadaan pun, sebab kita bersama dengan Allah. Baik. Maka orang yang macam ni banyak ke tak? Syekhul Islam kata, dan mereka itu orang-orang ni lah kita sebut tadi ni, abidul mun'im ni, dia kata amat sedikit, segelintir saja, tak ramai. Orang macam ini tak ramai. Sebab tu disebutkan juga dalam kitab yang lain, mereka ini diumpamakan seperti belerang merah, kuih api kepala merah, al-kibritul ahmar. Kuih api kepala merah, tak banyak, yang banyaknya kepala hitam. Mancis tu kita tengok di ujung kepala dia banyak hitam kan. Nak cari yang merah payah ada, cari tengok, bukan tak ada, tapi sikit, tak banyak. Tak banyak orang-orang macam ni, susah nak ada. Dan lagi pula orang-orang yang macam ni mastur. Apa itu mastur? Tersembunyi, orang tak tahu. Wali-wali Allah yang macam ni bagi wali-wali yang mastur, yang tertutup, tersembunyi. Bagaimana nak tersembunyi? Kerana zahir mereka nampak duk dengan manusia, tapi hati mereka dengan Tuhan. Siapa boleh tahu? Ini yang disebutkan oleh Abu Abbas Al-Mursi. Dia kata apa? Ma'rifatul wali as'ab min ma'rifatillah. Mengenal wali itu lebih susah, lebih payah daripada kenal Tuhan. Kenal Tuhan ni mudah. Betul, orang tanya, lagu mana yang kata nak kenal wali ni susah, kenal Tuhan tu mudah? Senang. Sebab apa? Kita kenal Tuhan, Tuhan itu menyalahi makhluk. Tuhan bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar, bukan arat. Tuhan juga bukannya makan, minum, tidur, lena, tak. Tapi wali dia jisim, dia jauhar. Wali dia makan, dia minum, dia berkahwin, dia berkeluarga, dia bergaul dengan manusia. Jadi tak ada beza. Susah ke payah? Payah nak kenal ke ni. Bandingannya seperti mana? Bandingannya kalau kita tengok dalam ni, bagi mudah faham lah. Susah ke senang kita nak kenal special brand? Payah nak kenal special brand. Pasal apa? Pasal special brand ni duduk dengan orang ramai. Dia duduk bergaul dengan orang. Orang isap rokok, dia isap rokok kan. Dia apa lagi? Dia orang tak kenal, dia kata dia special brand.
Walau ada special barang, dia cari maklumat sampai masa tertentu, dia pergi report. Sehingga orang lain main tangkap. Gitu. Kita tengok, lah, hang duk buat roti canai ya. Jangan cerita dia pelik kan. Cerita sahabat kita dia pelik dekat mata ayam kan. Di situ banyak geng-geng dadah. Banyak orang report. Dia bilang report tak tahu. Di situ ada buka kedai roti canai dengan capati. Dia faham tak satu orang perempuan ni muda. Perempuan muda, siapa nak syok perempuan muda. Lepas tu tebak roti canai pula. Orang main penuh puak tu duk main. Dia kerja dari situ sebulan ya. Lepas tu dia hilang. Lagi semua puak-puak tu kena tangkap habis. Siapa nak syok sebab dia tebak roti canai. Orang kata ni budak kerja baru kan. Orang tak boleh kenal sebab dia buat kerja, dia duduk dengan orang ramai, dia makan sekali, dia minum tidur sekali dengan orang ramai. Tak tahu dia special brand. Yang kata tak tahu habis semua kena tangkap. Budak tu pun hilang. Berhenti kerja. Tanya pergi mana? Berhenti dah kerja. Dia kerja dapat kerja lain pula. Kan? Macam tu perumpamaan nak bagi mudah faham ya. Bahawa kata wali ni susah kita nak kenal dia. Kerana apa? Wali dia makan, dia minum, dia tidur, dia menikah kahwin, dia berkeluarga, dia bermasyarakat, berjumpa dengan orang. Tapi hatinya berhubung dengan Tuhan. Siapa tahu? Kan? Allah mudah kita kenal sebab Allah menyalahi makhluk. Allah tak makan, Allah tak minum, Allah tak beristeri, tak ada anak, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah tak kenal Tuhan. Ini yang disebut oleh Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi, ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillah. Mengenai wali lebih susah, lebih payah daripada mengenai Allah. Inilah orang-orang yang macam ni mastur, tersembunyi. Orang tengok mereka tengok orang biasa ya. Tak ada apa, jangan orang ramai. Dah, mereka rahsia mereka dengan Tuhan. Hanya yang mengenali mereka itu orang yang semacam mereka juga. La ya'riful waliya illa waliyun, wa la ya'rifus sufiyya illa sufiyun. Tidak dapat mengenai wali mereka orang wali juga. Tidak dapat mengenai ahli sufi mereka ahli sufi macam dia juga. Wali kenal. Kita orang biasa bukan wali, tak kenal wali. Kita orang biasa bukan ahli sufi, kita tidak mengenali, tidak dapat mencium kesufian dia. Waktu orang sufi, dia dapat mencium kesufian ahli sufi itu. Dia tahu, aku kenal. Jangan special peran kan. Mereka sama-sama mereka kenal. Orang biasa kenal, tak kenal. Mereka sama-sama mereka kenal. Ada isyarat-isyarat mereka jumpa, syarat gini, syarat gitu, kenal. Macam tu juga dengan geng tiga lain. Geng pakai dah pakai mau jumpa geng mereka salam quick sikit. Dia naik motor turun belah kanan, bukan turun belah kiri. Dia ada tu. Kita nak turun motor belah kiri kan, sebab tongkat motor duduk belah kiri, turun belah kiri. Mereka tak, mereka turun motor belah kanan, tongkat belah kiri, tapi turun belah kanan. Orang tengok gitu, kan kita isyarat tahu. Ada isyarat dia kan. Masa nak makan pun ada isyarat, letak apa, camca dengan kerpu, tak kau tu, tak kau ni, letak kau ni. Orang pakai tengok, tahu. Hak mana yang faham isyarat? Geng mereka tahu isyarat. Tapi kita lentak ikut dan tak kau tu, tak kau ni, lempak kau dia apa? Maksudnya kita tak ada isyarat. Macam tu lah perumpamaan dia. Maka di sini sebut kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dia kata dan mereka itu amat sedikit, jadi segelintir saja, tak ramai dan tak banyak. Habis firman Allah Ta'ala
yang dia nak abang kata sikit tu, illal ladina amanu wa amilus salihati qalilum ma hum. Tu wa qalilum ma hum, surah Sad dan ayat 24, artinya melainkan segala orang yang beriman dan mengerjakan mereka itu akan amal soleh, dan sedikit sangat mereka itu. Sikitnya, tengok. Dan mereka itu serta makhluk dengan tubuh badan mereka itu juga, sedangkan hati-hati mereka itu serta Allah. Tengok, Allah tiada lemah mereka itu daripada musyahadahnya, musyahadah Allah, walaupun sekelip mata, sikit pun tak lupa pada Tuhan. Walau sebab apa? Sebab mereka tidak terkesan dengan waktu, tidak terkesan dengan suasana atau situasi apapun, kerana mereka bil muhawwil, bukan bil hal. Kan kita sebutlah tadi, kerana mereka dengan Allah, bukan dengan kelakuan, bukan dengan keadaan, bukan dengan situasi, kondisi apapun, tapi mereka dengan Allah. Habis seperti firman Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi, lamma araduni li a'taituhum ma la aynan ra'at wa la udhunun sami'at. Artinya, tatkala menghendaki mereka itu akan hendaku bagi aku, nescaya aku berikan mereka itu akan barang yang tidak pernah mata melihat dan tidak pernah telinga mendengar. Apa dia barang tu? Barang itulah sentiasa musyahadah Allah, sentiasa bersama Allah. Itu barang dia tu. Sentiasa dapat musyahadah Allah, sentiasa dapat mengingati Allah, syuhud, memandang kepada Allah. Mana? Faham daripada hadis yang kita baca dulu, ana ma'ahu ay ma'a 'abdi idza zakarani aw hina yazkurni. Aku ini bersama hamba aku ketika hamba teringat pada aku. Ini dengan mana? Tak lemah sikit pun tak lupa pada Tuhan, musyahadah Tuhan, sentiasa bersama Allah. Allah Akbar. Baik, jadi perkataan ini diambil daripada kitab Fathur Rahman Bisyarhi Risalatil Arif Billah Raslan Ad-Dimashqi, Syekh Zakaria Ansari. Boleh tengok muka surat 70 yang kita duk baca sebelum subuh dulu tu. InsyaAllah kita akan sambung balik. Sabar, nanti begitu masa dan waktunya kita sambung balik. Bagus. Habis kalau itu dia kata, dan hendaklah engkau jadikan dalam tiap-tiap sesuatu itu dengan Allah. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kalau tak ada raya melintang, esok malam kita khatamah insyaAllah. Esok malam kita khatam insyaAllah. Buatlah kenuri sate apa itu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu